Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi live hari ini adalah susulan daripada live semalam dan live sehari sebelumnya. Jadi saya kira ramai sudah menonton live semalam, dan jika anda belum, anda perlu merujuk kepada live semalam dan live dua live sebelum, ya. Maknanya anda perlu rujuk 3 live, semuanya pendek, bagi mendapat gambaran penuh krisis yang melanda UMNO. Dan jika anda nak merujuk kepada live-live lepas, sama ada anda scroll ke bawah ataupun anda pergi ke YouTube Regi J. Siritaudin, dan 3 video terakhir anda perlu tonton. Jadi bagi mereka yang ada pertanyaan berhubung isu Pulau Batu Putih, ianya telah dijelaskan secara panjang lebar semalam oleh Muhammad Hanif Katri Abdullah dalam satu sesi khas bersama saya di YouTube Regi J. Siritaudin. Jadi anda juga boleh merujuknya, di mana segala penjelasan persoalan anda telah dijawab. Tang mana yang benar, tang mana auta, siapa yang auta, ya, auta kenyataan Apandi Ali dan sebagainya. Jadi semuanya sudah dijelaskan sejelas-jelas mungkin. Baik, jadi setelah saya membuat pendedahan semalam berhubung dengan pendedahan saya berhubung dengan pendedahan Tajuddin, ya, di mana saya menjelaskannya betapa miripnya, sebenarnya bukan mirip, dia sama. Pendedahan Tajuddin malah mengesahkan pendedahan saya selama ini yang lebih terperinci, berhubung nombor 1, penglibatan Najib dan Tok Mat Hassan dalam komplot untuk cuba gulingkan Zahid, dan yang kedua, ya, retorika Zahid dan kluster mahkamah No Anwar No DAP satu penipuan, ya. Maknanya pertimbangan di pihak Kem Zahid dan secara am orang-orang tertentu dalam kluster mahkamah termasuk Najib, ya, terbuka untuk kerjasama dengan DAP, Anwar, PKR dan sebagainya. Dan perbincangan-perbincangan banyak telah diadakan. Jadi susulan pendedahan Tajuddin dan pendedahan saya semalam, ada sekumpulan laskar dan juga pemimpin bawahan PKR yang telah memudahkan satu propaganda murahan, ya, satu propaganda murahan untuk mengalih perhatian rakyat daripada maksud sebenar pendedahan Tajuddin, ya. Maksud sebenar pendedahan Tajuddin apabila kita merujuk kepada Anwar Ibrahim. Okey. Jadi kumpulan laskar pemimpin ni cuba membanjiri ruang komen, ya, dan media, membuat kenyataan media dan sebagainya. Kononnya kenyataan Tajuddin membuktikan bahawa Anwar ada majoriti. Saya tak faham betapa bodohnya pihak-pihak ini ataupun pencatur utama, perancang utama kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh mereka. Betapa mereka bukan hanya menunjukkan kepada rakyat betapa bodohnya mereka. Mereka sebenarnya menunjukkan keterdesakan mereka kerana terasa terganggu-gugat dengan pendedahan Tajuddin. Mengapa mereka terganggu-gugat dengan pendedahan Tajuddin? Tajuddin merujuk kepada Zahid, biarlah Zahid dengan orang-orang dia ke apa nak tanda tangan SD sokong Anwar. Anwar tak payah nak komen, PKR tak payah nak komen, itu isu dalaman UMNO. Dia orang nak sokong ke tak sokong, hal depa lah. Tapi mereka, ada pihak dalam PKR berasa begitu tertekan, takut, cemas dengan pendedahan Tajuddin sehingga terpaksa membanjiri media sosial dalam ruang-ruang komen di portal-portal. Dan juga ada seorang dua pemimpin bawahan buat kenyataan sana sini, Facebook dan sebagainya. Kononnya ini membuktikan Anwar ada majoriti. Kenyataan bodoh ini dibuat, persepsi yang dangkal yang ditimbulkan ini
Sebab mereka rasa terdesak dan cemas. Mengapa mereka rasa terdesak dan cemas dengan kenyataan Tajuddin? Awak lihat, Tajuddin membongkarkan Kem Zahid sebenarnya lah ada mengusahakan nak dapatkan tanda tangan akuan bersumpah daripada ahli-ahli parlimen UMNO untuk menyokong pencalonan Anwar. Ini bukan perkara baru. Ini saya dan beberapa pihak dah dedahkan berulang kali. Ya. Tetapi apa yang orang-orang PKR ni yang berasa cemas, yang keluar kenyataan dangkal bodoh kononnya ini membuktikan Anwar ada majoriti, apa yang mereka tidak sedar, jika benar Zahid dan Kem Zahid termasuk Najib berjaya mengumpulkan cukup akuan bersumpah daripada UMNO untuk menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri, dan jika Anwar berjaya kumpulkan 90 akuan bersumpah daripada ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan, ya, 90 Pakatan Harapan, dia memerlukan berapa lagi? Sekurang-kurangnya 21 lagi daripada UMNO atau Barisan Nasional, kan? Sekiranya dua-dua pihak ni berjaya kumpulkan jumlah itu, mengapa Anwar sentiasa bila membuat sidang media tak boleh beri jumlah sebenar akuan bersumpah dia? Mengapa Anwar setelah beria-ia nak jumpa Yang di-Pertuan Agong tidak dapat mempersembahkan bukti sokongan itu kepada Yang di-Pertuan Agong? Mengapa Anwar membuang masa Yang di-Pertuan Agong pergi ke sana tidak menunjukkan sebarang bukti sahih sokongan terhadap dia? Fikir, kluster mahkamah di dalam UMNO sendiri, sokongan mereka tidak seberapa. Ya, mereka di kalangan 6-7 orang dulu, maksimum pun 8, dan untuk menyokong Anwar maksimum mereka boleh kumpul pun 9. Ada orang kata 10, ada orang kata 9, maksimum dulu pun 9. Lah ni sokongan mereka makin menyusut. 9 tak cukup. Biarpun pendedahan Tajuddin menyatakan ada ahli-ahli parlimen menyokong Anwar dalam bentuk surat akuan bersumpah, Tajuddin tidak mengatakan seluruh UMNO, ataupun 21 ahli parlimen UMNO telah tanda tangani surat akuan bersumpah sokong Anwar. Jadi apabila laskar-laskar ni dan pemimpin-pemimpin bawahan ni mencetuskan retorik ini adalah bukti Anwar adalah pernah ada sokongan majoriti, mereka hanya menonjolkan kebodohan mereka. Sebab Anwar sendiri tidak mampu menunjukkan bukti itu kepada Agong. Kalau benar Anwar ada sokongan majoriti, dia takkan tunggu sesaat pun. Dia dah beria-ia nak jumpa Agong untuk tunjukkan bukti supaya dia boleh jadi Perdana Menteri. Bila jumpa, tak boleh tunjuk. Sebab tak ada. Sebab Zahid, kluster mahkamah bukannya dapat sokongan besar dalam UMNO. Mereka adalah minoriti dari kalangan ahli-ahli parlimen. Lah ni lagi teruk daripada dulu. Dulu pun, maksimum pun, saya anggarkan 8, tapi maksimum pun 9. Iaitu ahli-ahli parlimen, kluster mahkamah dan penyokong mereka. Jadi jangan buat alasan bodoh. Ya, jangan beri kenyataan bodoh. Okey? Anda cemas, ya, pentaksub Anwar ni cemas. Pemimpin-pemimpin ni cemas. Kerana pendedahan Tajuddin membuktikan bahawa ataupun memperkukuhkan cadangan bahawa Anwar sememangnya pengkhianat mandat rakyat. Dia cuba khianati mandat rakyat. Mandat rakyat adalah mandat yang telah diberikan kepada Pakatan Harapan versi 2018, di mana ia melibatkan Bersatu, ia melibatkan Tun Mahathir
untuk mentadbir urus negara. Itulah mandat rakyat. Anwar, ya, dalam pada mereka mengutuk Bersatu mengkhianati sana sini, Anwar sendiri terlibat dalam percaturan bersama kluster mahkamah untuk mengumpulkan akuan bersumpah. Maknanya Anwar mengkhianati mandat rakyat. Ya, ini memperkukuhkan cadangan, dia mengkhianati mandat rakyat. Kerana dahulu sebelum PRU 14, Pakatan Harapan versi yang pada masa itu bersama Bersatu bersama Tun Mahathir memperjuangkan menentang kleptokrat, menentang kluster yang lah ni dikelah kluster mahkamah. Ya. Jadi Anwar bersekongkol dengan mereka yang ditentang rakyat, ditentang Pakatan Harapan, ditentang oleh PKR sendiri. Ya. Dia bersekongkol dengan mereka, ya, untuk nak jadi PM. Jadi mandat rakyat diberikan atas fahaman bahawa kita perlu menentang kleptokrat. Mandat rakyat adalah untuk menentang kleptokrat. Mandat itu diperlekeh oleh Anwar apabila bersekongkol dengan kleptokrat, dan kleptokrat cuba membantu dia untuk mendapatkan akuan bersumpah untuk menyokong dia menjadi Perdana Menteri bersama-sama kleptokrat ini. Itu yang mereka tidak ingin anda tahu, dan mereka cuba alihkan perhatian anda daripada hakikat itu. Kerana pendedahan Tajuddin memperkukuhkan cadangan, inilah sebenar rupa Anwar. Jadi jangan megah Anwar ada majoriti. Pendedahan Tajuddin tidak pernah membuktikan Anwar ada majoriti. Saya dah dedah dari dulu lagi, memang ada akuan bersumpah. Cuma tak cukup. Sebab itu Anwar sentiasa tidak boleh menunjukkan bukti. Jumpa Agung tak boleh tunjuk bukti. Macam mana nak jadi PM? Kalau ada majoriti, cuba fikir, adakah Anwar tidak menjadi PM hari ini? So, sebenarnya pendedahan Tajuddin memperkukuhkan cadangan Anwar pengkhianat mandat rakyat, ataupun cuba mengkhianati mandat rakyat semata-mata untuk jadi PM. Maka bukan hanya Anwar PKR terlibat dalam pengkhianatan. Jangan lupa ya, parti yang diterajui oleh Anwar gagal kawal. Sehingga 10 hingga 11 ahli parlimen dari parti dia telah terlibat dalam pengkhianatan mandat rakyat, menyebabkan kerajaan pimpinan Tun Mahathir yang mendapat mandat rakyat runtuh. Kerana ahli-ahli parlimen dalam PKR, termasuk satu bekas rakan karib Anwar iaitu Azmin Ali, telah mengkhianati mandat rakyat dan bersekongkol dengan kleptokrat untuk menumbangkan kerajaan mandat rakyat. Dan Anwar sendiri, jangan kata dia tak boleh disalahkan. Bukan dia yang khianat. Pertama, dia tak boleh kawal parti dia. Macam mana nak kawal negara kalau diberi peluang? Kedua, sekarang ni pendedahan Tajuddin memperkukuhkan cadangan Anwar sendiri pengkhianat mandat rakyat atau terlibat dalam percubaan untuk mengkhianati mandat rakyat secara lanjut dengan bersekongkol dengan pihak sama yang Azmin dulu bersekongkol dengan. Jadi tak ada beza antara Azmin dengan Anwar. Itulah benarnya mesej tersirat yang saya dapat dan ramai boleh lihat menerusi pendedahan Tajuddin. Jadi spin pun berpada-pada. Kalau nak kata Anwar ada majoriti, saya sekali lagi bertanya kepada Anwar, jika ada salinan akuan-akuan bersumpah yang dikumpul tu, jika benar ada majoriti, saya tak nak Anwar beri nombor lagi. Saya cabar Anwar terbitkan salinan akuan-akuan bersumpah tersebut. Jangan kata kami tak ambil salinan, itu penipu. Tonjolkan, oh ini sebenarnya yang kami dapat dulu.
Tak ada. Anwar gagal dapatkan majoriti sebab kluster mahkamah gagal mendapatkan sokongan semua ahli parlimen UMNO. Zahid ada menipu. Kononnya MP Barisan Nasional menyokong Anwar. Ramai MP Barisan Nasional terkejut bila dengar benda tu. Zahid menipu istana. Sebabnya bukan semua sokong. Mereka dapat berapa je. Untuk menjayakan rancangan nak jadi Anwar Perdana Menteri, perlu ada 90 Pakatan Harapan dan sekurang-kurangnya 21 daripada Barisan Nasional. Itu baru basic. Tak apa. Sekarang ni kita minta Anwar tunjuk bukti. Dan jika Anwar tunjuk bukti, ia akan memakan diri Anwar sebab ia membuktikan, bukan setakat memperkukuhkan cadangan, ia membuktikan Anwar pengkhianat mandat rakyat. Jadi jangan tuding jari kepada Tun Mahathir. Pengkhianat ada dalam PKR. Tun Mahathir meletakkan jawatan kerana dia hendak memegang kepada prinsip. Kerana mandat rakyat adalah mandat yang diberikan oleh Pakatan Harapan untuk mentadbir urus negara dengan janji Tun menjadi Perdana Menteri. Apabila mandat rakyat dikhianati, Tun hilang majoriti, iaitu majoriti yang telah diberikan mandat untuk mentadbir urus negara. Sebab PPBM keluar, kumpulan Azmin keluar. Jadi majoriti yang telah diberikan mandat tu dah berkurang. Jadi atas prinsip Tun meletakkan jawatan kerana mempertahankan prinsip perjuangan Pakatan Harapan secara kolektif bersama. Tapi Anwar, menurut pendedahan Tajuddin, memperkukuhkan cadangan Anwar telah cuba mengkhianati mandat rakyat atau telah mengkhianati mandat rakyat dengan mendapatkan surat-surat akuan bersumpah. Itulah penjelasan sebenar. Jadi saya cabar pemimpin-pemimpin bawahan PKR ni untuk menyangkal dakwaan saya. Dan saya cabar Anwar untuk menerbitkan salinan-salinan surat akuan bersumpah yang membuktikan siapa yang menyokong dia dan ianya sememangnya satu majoriti. Kalau tidak, tak usah cerita. Makin banyak pendedahan dibuat, makin rakyat tahu siapa pengkhianat mandat rakyat sebenar dan siapa perjuang rakyat sebenar. Ya. Dan kita tahu hari ini, kita lebih yakin hari ini bahawa memang ada perancangan kem kluster mahkamah, kem nak Anwar dan mungkin DAP untuk bekerjasama, kalau bukan sebelum PRU 15, selepas PRU 15. Jadi sekian pencerahan saya. Jika ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Saya ambil 2-3 je. Abdul Rahman Yusof. Kita tunggu PRU 15. Tuan RJ dulu penyokong Najib, betul tak? Sekarang penyokong Tun, betul tak? Minta maaf Abdul Rahman Yusof. Benda ni saya dah jelaskan berulang kali ya. Masa sebelum PRU 14, saya agak baru, bukan baru tapi agak baru dalam perjuangan langsung ya dengan umum. Dan saya berada di kalangan orang-orang Najib walaupun secara tidak langsung ya. Dan pelbagai penipuan, maklumat tipu yang telah disampaikan kepada kami ya. Jadi tak usah main retorika murahan ni. Saya berpegang kepada kebenaran dan apabila saya melihat kepalsuan, saya melakukan langkah yang betul, iaitu tidak bersama pihak yang memperdaya negara, yang sedang menghancurkan negara dan berubah ke landasan kebenaran. Ya. Sebab manusia ni tidak sempurna. Ya. Yang sempurna dia sahaja. Ya. So tak usah main retorika murahan ni, buang masa.
Betul, Ricky Lee, Anwar dan Zahid ada pengkhianat si hidung belang. Dan jangan lupa ya, ada satu mesyuarat MKT ke mesyuarat dengan MP UMNO atau apa-apa. Dulu saya sentiasa jelaskan Najib menyokong Anwar, Najib menyokong Anwar. Tak ada siapa yang percaya. Akhirnya di dalam mesyuarat tu Najib memujuk sokong Anwar. Perkara ni terjadi. Ya. Dan dari dulu lagi, dari 2019 lagi, saya dedahkan di dalam kem Najib, antara pentaksub dan penyokong dia, ada ejen Anwar Ibrahim. Sama ada mereka dari secara langsung berkait dengan Anwar Ibrahim atau secara tidak langsung mereka menyokong Anwar Ibrahim, itu perkara lain. Tetapi mereka memang memujuk secara bawahan kepada NGO pihak-pihak tertentu untuk sokong Anwar Ibrahim. Maka saya gelar mereka ejen Anwar Ibrahim. Ya. Selagi ada Jamil Khashoggi, selagi ada Najib, Zahid dan Anwar, negara tak akan jadi stabil. Betul? Ya. Ya, okey. Setakat itu sahaja lah pencerahan saya hari ini. Jadi viralkan, minta viralkan. Sebab mudah aja. I want Anwar to publish the copies of the statutory declarations of the support towards him to become Prime Minister if he has it. Jika Anwar benar-benar pernah ada majority, terbitkan semua salinan akuan bersumpah yang menyokong dia dan jawab soalan mengapa tak pernah bila jumpa Agong tak pernah tunjukkan bukti itu. Itu saja. Tak nak cerita lain. Tak nak cerita lain. Okey. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.